banyak bikin kewangan lah sebab kita memang tak ada kerja. Cuma nak cakap. Lepas tu cik tahu kalau cik duk ni sampai bila kan. Kampung Sungai Siput, Pendang Kedah. Bersamamu kali ini menyelami kisah hayati Mat Isa, 43 tahun dan suaminya Khairul Niza Baharum, 48 tahun yang mengalami kesempitan hidup. Pada tahun 2021, Khairul yang mempunyai penyakit darah tinggi terpaksa menjalani pembedahan apabila pembuluh darah otaknya pecah. Selama 2 minggu, Khairul tidak sedarkan diri dan terlantar di Hospital Sultanah Bahiyah, Al-Usta. Hari ini, Khairul lumpuh hampir seluruh badan dan hilang segala punca pendapatan untuk menyara keluarganya. Tanggungjawab itu terpaksa dipikul isterinya, Hayati. Rumah tangga mereka yang dibina selama 23 tahun dikurniakan 5 orang cahaya mata. Nurul Najiha Adila, 21 tahun, Muhammad Amar Iman, 17 tahun, Muhammad Ali Farhan, 14 tahun, Nurhani Humaira, 10 tahun dan Muhammad Azam Adami, 8 tahun. Walaupun hidup dalam serba kekurangan, mereka reda. Inilah ujian yang ditentukan Allah kepada mereka. Lepas tu bila suami dah jatuh tu, kita nak terima keadaan tu, permulaan tu memang rasa down sikit lah, depress sebab fikir tanggungjawab semua akan jatuh kat kita lah kan. Lepas tu bila fikir balik, ambil masa, fikir anak-anak semua bergantung kat kita. Cik macam cuba tunjuk kata cik ni kuat lah. Bangkit balik, okey. Kita sepenuh masa memang kena korban untuk suami, untuk anak-anak jugalah kan. Sebab kita yang tulang belakang lah ni. Walaupun terasa berat tanggungjawab yang dipikul, Hayati tidak pernah merungut dalam menyediakan makan dan minum suaminya. Buat masa ini, hanya bubur nasi yang boleh dimakan Khairul bagi melancarkan penghadamannya. Selepas makan, ubat sakit saraf dan ubat sawan perlu diberikan kepada Khairul. Menurut Hayati, ubat-ubat ini perlu dihancurkan terlebih dahulu dan dicampurkan dengan susu bagi memberi kesan serapan dengan cepat. Khairul perlu mengambil ubat ini 4 kali sehari bagi mengelak kekejangan dan diserang sawan. Banyak bikin kewangan lah sebab kita memang tak ada kerja. Cuma nak cakap. Lepas tu cik tahu kalau cik duk ni sampai bila kan. Nak minta tolong orang, orang tak tahu susah kita kan. And then dah positifkan diri, bangkit balik. Apa yang cik tak boleh buat, cik cuba buat balik. Sebab fikir anak-anak tengah nak besar. Semua masih sekolah dan cik banyak tanggungjawab. Hak tu je lah. Kuatlah. Kuat. Untuk diri sendiri, untuk semua. Macam tu lah, lebih kuat. Disebabkan masalah kewangan, Hayati tidak mampu membawa Khairul menjalani rawatan fisioterapi di hospital pada setiap bulan. Dia hanya berupaya membantu Khairul melakukan regangan dan urutan.
Kaedah ini sekurang-kurangnya memberi kelegaan kepada anggota badan suaminya dan mengelak daripada kekejangan otot. Kampung Dusun Pengapit, Jeneri Kedah. Tidak jauh dari rumahnya, hampir setiap hari Hayati menziarahi ibunya yang sakit. Menurut Hayati, ibunya mengalami sakit barah otak dan lumpuh sejak 5 tahun yang lalu. Selain menjaga suami, Hayati juga tidak pernah melupakan ibunya. Kalau nak kata tak redha tu, kita orang Islam ni tak elok lah, tak baik kan. Mula-mula jadi tu, dia nak terima yang orang kata redha tu. Orang tengok kita lah sabar. Senang nak cakap kat mulut sabar. Tapi betul apa yang kata orang cakap tu betul. Dulu mula-mula tu dia macam tak boleh nak terima. Sebab lepas satu macam jatuh timpa tangga. Lepas tu bila dia fikir-fikir balik macam mana kena redha tu, kita belajar lah. Sehari, makin hari kan. Mula sedang sebab hidup tetap kena terus juga. Malah apa pun kita kata kan. Banyak bikin kewangan lah sebab kita memang tak ada kerja. Cuma nak cakap. Lepas tu, cik tu kalau cik dok ni sampai bila kan? Walaupun penat memikul tanggungjawab menguruskan suami dan menjaga ibu yang sakit, Hayati sentiasa reda dengan rutin kehidupan sehariannya. Makan minum anak-anak yang sedang membesar perlu dijaga dengan baik tanpa mengeluh. Rezeki yang dikurniakan sentiasa disyukuri. Bagi Khairul, dia amat bersyukur dengan nikmat yang diberikan. Walaupun keadaannya sebegini, isteri dan anak-anak sentiasa berada di sampingnya. Bagi Hayati pula, ujian dan kepayahan hidup yang dialami mereka sekeluarga adalah ujian daripada Yang Maha Esa. Kita jadi mak ayah ni kan, kita nak sesuatu yang terbaiklah untuk anak-anak kita kan. Tak kira siapa pun nak bagi anak kita tu jadi contoh terbaiklah untuk semua orang kan. Untuk masyarakat, agama sendiri pun lah kan. Kita nak bagi yang terbaik macam tu lah. Nak bagi mereka jadi anak-anak yang bila besar tu berjaya. Dapat tolong kita, boleh tolong orang lain juga. Macam tu lah harapan dia, tu aja kan. Bagi menampung perbelanjaan harian keluarga, Hayati perlu berusaha. Selesai tanggungjawab menguruskan suami dan ibunya pada sebelah pagi, Hayati bekerja di sebuah kedai jahit yang terletak di Gurun, Kedah. Walaupun dengan upah hanya RM50, inilah rezeki buat mereka. Itulah keadaan ni sebab dia perlukan pekerjaan lagi satu. Dia ni dalam keadaan susah lah. Jadi kita secara langsung tu nak bantu dia lah. Buat kerja cari duit untuk tampung dalam hidup dia lah. Itulah sebab dia. Lagipun suami dia tengah keadaan sakit lah kan. Kena jaga keluarga. Nak nambah lagi lah pendapatan dia tu. Ketika Hayati keluar bekerja, tanggungjawab menguruskan Khairul diserahkan kepada anak-anak. Mereka akan membantu Khairul membersihkan diri dan akan memastikan bapa mereka mengambil ubat mengikut waktu yang ditetapkan. Bantu dengan apa yang mak suruh saya akan buat lah.
tak bantah buat apa yang mak minta tolong. Macam mak suruh masak ke apa, kadang-kadang mak tak dan, saya tolong buat. Macam pian tak hantar barang apa, saya akan tolonglah. Nurul Najiha Adila, anak sulung dalam keluarga ini. Dia menjadi harapan Hayati dan Khairul untuk membantu keluarga keluar daripada kesempitan hidup. Malangnya, dia tidak dapat menyambung pelajaran ke Menara Gading disebabkan kekangan kewangan yang dihadapi. Walaupun sedih, dia tetap reda dengan ketentuan ilahi. Rasa sedih lah. Rasa kadang-kadang tu rasa macam tertekan juga lah sebab kan nak sambung belajar kan. Dulu kan duk fikir ayah cari duit kan. Tiba-tiba ni ayah sakit kan, macam hilang punca pendapatan. Tu rasa kan rasa macam nak bagi bangga kat mak ayah kan. Tiba-tiba mak ayah sakit kan. Rasa macam nak belajar tu rasa macam aku nak berjaya ni aku nak tunjuk kepada dia kan. Assalamualaikum. Mendengar kisah Hayati Mat Isa, syarikat Faiza Sdn Berhad berbesar hati menyantuni keluarga ini. Wakil syarikat Faiza Zon Utara, penolong pengurus pemasaran Cawangan Utara, Abdul Halim Abdullah, membawa pelbagai barangan keluaran syarikat ini dan sedikit sebanyak pastinya dapat memberi kegembiraan buat mereka sekeluarga. Selain itu, produk seperti beras, tepung, rempah ratus dan pelbagai barangan asas ini dapat menambah bekalan makanan harian mereka. Beras basmati Kashmir, antara beras terbaik keluaran syarikat Faiza Sdn Berhad sesuai untuk hayati sekeluarga. Okay, Kak, ini buku kisah riwayat hidup Puan Faiza Bayumi, saya punya bos lah. Saya harap Kak dengan anak-anak dapat membaca. Moga satu hari nanti boleh ikut cara dia. Sebab daripada dia meniaga mula-mula dengan harga dengan modal RM4 sampai dia biaya sekarang. So kita kongsikan bersama Kak dengan keluarga lah. Moga-moga anak-anak dan Kak boleh dapat iktibar daripada apa yang ada dalam ni lah. Ini sedikit sumbangan daripada syarikat Faiza untuk Kak dan keluarga. Saya harap dengan sumbangan ini dapat meringankan beban Kak dan keluarga dan boleh membantu sedikit lah apa yang Kak perlukan lah. Terima kasih. Rasa sedih lah. Rasa kadang-kadang tu rasa macam tertekan juga lah sebab kan nak sambung belajar kan. Dulu kan duk fikir ayah cari duit kan. Tiba-tiba ni ayah sakit kan, macam hilang punca pendapatan. Khairul perlu diberikan susu khas setiap 4 jam supaya dia terus bertenaga. Satu tin susu yang berharga lebih kurang RM100 ini hanya dapat bertahan selama 5 hari. Hampir RM600 sebulan diperlukan untuk membeli susu khas ini. Fikir macam benda yang kita tanggung kat beban tak kepala bawah tu. Tak boleh. Tak tahu nak apa. Tak tahu nak cerita dengan keadaan rumah kita. Nak kena tanggung banyak benda, sakit pula. Abang tengok semua jenis bedridden kan. Hak tu je. Tak tahu nak cakap, tak tahu nak cakap. Assalamualaikum.
Situasi yang dialami keluarga Hayati telah mendapat perhatian Majlis Ketua Kampung Mahawangsa Sungai Siput Pendang, Kedah. Pengerusinya, Farouk Nakib Alias dan ahli jawatan kuasa majlis turut mengunjungi keluarga ini. Menurut Farouk, majlis ini sentiasa memantau penduduk setempat yang memerlukan sebarang bantuan dan akan bekerjasama dengan agensi bertanggungjawab. Usaha kami akan sentiasa berjalan dengan pembahagian tugas di antara JK-JK yang kami lantik, pantau penduduk yang perlukan bantuan, akan sampaikan sumbangan yang mana ada, dan kami juga akan teruskan ke depan dan ke depan lah dengan agensi yang bertanggungjawab. Dia hadir membawa sumbangan wang tunai buat Khairul dan Hayati sekeluarga. Menurut Farouk Nakib Alias, tujuan Majlis Ketua Kampung Mahawangsa Sungai Siput ini ditubuhkan bagi membantu mereka yang memerlukan. Sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan berusaha untuk mengatasi masalah yang berlaku. Bantulah jiran-jiran sebelah, bantulah kawan-kawan sebelah yang mana memerlukan, semua ada dalam bentuk tenaga, bantuan makanan, tempat tinggal, bagilah. Sesungguhnya Allah tu tak mungkir, dia akan bagi balik dalam bentuk yang lebih, sama ada yang macam mana kita bagi ataupun lain pada tu. Contoh keadaan kita perlukan makanan waktu tu, Allah sampaikan makanan. Kadang kita bagi makanan, kita tak minta makanan, kita nak benda lain. Allah bagi rezeki yang baru, Allah bagi kerja yang lebih baik, Allah murahkan rezeki kita lah. Turut sama meraihkan keluarga Hayati adalah restoran Char Kway Teow Kambing Bakar. Mereka sekeluarga dijemput pemilik restoran ini, Muhammad Arif Rizwan Muhammad Yusof, untuk menjamu selera dan menikmati juadah makan malam di sini. Juadah istimewa Char Kway Teow Kambing Bakar disediakan bagi menggembirakan keluarga ini. Bagi semangat dia supaya dia sihat ke mula lah. Supaya nanti bila Kak Long jaya kan, Kak Long boleh bagi dia happy balik kan. Bagi dia sihat balik kan. Harap dia semua macam biasa balik lah. Agak dapat macam dulu balik lah. Diharaplah kan, besarlah harapan Ti. Dengan suami ni macam mana dulu kami kenal, kami jumpa kan. Kami berkawan. Walaupun lah ni keadaan dia dia sakit dan Ti terpaksa ambil semua tanggungjawab tu. Ti harap Ti akan boleh dapat bersama dia, dapat jaga dia. Tumpang Ti diberi peluang ni sampai akhir hayat dia lah. Yang tu dia Ti betul-betul berdoa sangat-sangat. Harapan Ti yang tu lah. Kalau dia pulih macam dulu, Ti bersyukur sangat-sangat. Tapi besar harapan Ti nak bersama dia, Ti nak jaga dia sepenuh hati Ti lah. Bersama dengan anak-anak lah. Setiap kejadian yang berlaku pasti ada hikmahnya. Walaupun berat ujian ini, dia reda dengan segala ketentuan ilahi. Di sebalik hujan yang turun, mungkin ada pelangi yang akan menyinari. Awan yang mendung, pasti ada cahaya yang menanti. Terus hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbu